Yo guys, and welcome to my video. Apa kata korang bila aku cakap dekat korang telefon gaming harga RM2,299? Apa korang punya thoughts pasal tu? Cuba beritahu aku dekat komen kat bawah. Mesti korang kata screen 60Hz, 90Hz, mesti bateri dia lagi kurang daripada 4000 mAh, mesti korang kata software dia akan lag, mesti korang kata apa dia punya kamera tak best and dia punya charging speed is low. Betul tak? Kan? Tapi tak. Benda tu actually ada dekat Black Shark 4 sebab dia pakai screen 144Hz and then dia punya high refresh rate tu ataupun touch sampling rate sampai 700 touch sampling rate. Lagi tinggi daripada apa yang biasa aku tengok. Dia punya charging speed 120 watt, 15 minit dah penuh dah. And then dia punya kamera 64 megapixel. Okay, which part of that yang korang rasa harga RM2,299? Tak ada kan? So this is how Black Shark aim dekat dia punya telefon sekarang ni. First of all, benda tu dah memang best dah aku yang sebut dekat korang tu. Tak ada yang lag ataupun tak ada yang kurang pun. Aku tak rasa pun Black Shark boleh cut cost. Tapi ada juga sebenarnya. Okay, apa maksud kau Fazli? Kalau korang perasan dekat Black Shark 3 Pro dulu, kan, telefon ni terbalik sebenarnya. Black Shark 3 Pro ni dia aim buat design yang sangat premium. Dia punya back panel ni aluminium, back glass yang lawa, dia aluminium yang warna. So tiba-tiba Black Shark 4. Apa jadi dengan Black Shark 4 ni? Dahlah satu panel yang tak ada curve, dia just letak corak je dekat belakang. Lepas tu belakang ni pula plastik. So that's how Black Shark dia cut cost dekat Black Shark 4. Tapi benda tu bagi aku macam minor je. Cumanya dia akan hilang satu benda. That is dia punya premium feeling dekat Black Shark 4 is already gone. Pegang pun tak rasa premium macam pegang telefon yang full aluminium body dekat Black Shark 3 Pro yang aku tunjuk dekat korang tadi. Okay, apa yang best Fazli selain daripada tu lah, selain nak kata telefon ni adalah telefon gaming, dia actually really minimalist, kan? Bila korang tengok tak ada rasa macam serabut. Bila korang tengok tak ada kata tu phone gaming. Bila korang tengok and pakai dekat mana-mana, orang tak kata telefon tu untuk budak-budak. This is the only phone yang letak harga budget and letak 870. Kalau ikutkan ada juga a few juga tak silap aku, tapi benda tu tak penting sangat sebab dia tak launch official dekat Malaysia. Telefon ni actually akan jual tak lama lagi. So aku sangat prefer telefon ni dekat korang. Okay, ceritalah lagi Fazli kan. Okay, biasanya untuk telefon gaming akan ada satu isu. Apa isunya? Obviously panas kan. Tapi I've never experienced any heat issue dekat telefon ni bila aku main game pun. So nak kata telefon ni perfect lah? Tak juga. Masa charging je dia panas. 120 watt tu memang akan bagi telefon ni berpeluh ataupun sweat kan. Tapi itulah function pakai Black Shark cooler ataupun fan cooler. Kau bayangkan 120 watt tu korang tengah charge and pakai at the same time, korang tak takut ke benda tu tiba-tiba meletup? One thing yang aku persoal juga is disebabkan telefonnya harga range RM2,000, dia punya screen 144Hz pula tu. So probably dia punya screen is low quality, right? Actually tak, aku dah comparekan dengan banyak phone Oppo, Vivo, iPhone and then ROG Phone 5 tu sendiri. Boleh kata dia boleh bagi warna yang aku nak and sepatutnya boleh dapat dekat telefon lain. So korang tak perlu risau kalau biasa tengok dekat tengok Netflix ke tengok YouTube ke, color is a bit different and nak edit gambar ataupun video, there's no problem bila pakai telefon Black Shark 4 ataupun dia punya screen ni. And usually kalau telefon murah 144Hz especially akan bagi experience yang less good daripada telefon flagship kan. This one is actually very smooth nak pakai and dia tak ada lackluster macam telefon yang memang harga telefon murah. Tak ada. Aku tak rasa pun telefon ni macam telefon murah bila pakai dia punya UI, dia punya OS and dia punya performance. Tu je aku boleh kata. And one thing yang aku suka dengan Black Shark 4 ni, mungkin ada orang yang tak berapa nak setuju dengan pendapat aku, tapi dia punya form factor is actually ataupun screen dia tak sebesar macam gaming phone lain. Biasanya 68, 69 dekat 7 inci kan. So dekat sini dia tak rasa macam telefon ni telefon besar. Aku boleh letak dekat dalam kereta guna untuk navigate, letak dekat atas phone holder tu, tak ada bergoyang bila aku langgar bumper, tak ada berat sangat sampai phone holder tu dah boleh jatuh. Lepas tu aku boleh letak dekat dalam poket, tak ada masalah nampak macam telefon apa yang gedabak besar tu kalau letak Nintendo Switch ke apa. Tak ada macam tu. So aku boleh bawa telefon ni pergi mana-mana and orang tak nampak macam telefon macam massive and tak sedap, tak selesa nak pakai. So this one is actually very good in terms of dia punya harga and untuk orang yang consumer biasa.
let's talk about other stuff. Contohnya, aku actually sangat enjoy dengan dia punya speaker. Even though sebelum ni aku tak tengok pun berapa skor. Tujuan aku tengok dia saumak tu untuk tengok dia punya kamera tau. Tapi tak. Aku tengok dekat audio macam oh patutlah dia punya audio macam best gila kan. Dia boleh kalahkan ROG, dia boleh kalahkan iPhone, dia boleh kalahkan telefon Samsung. Aku boleh dengar bunyi vokal yang jelas, very crispy. And then dia punya instrumen, gitar, double pads, aku boleh dengar guna speaker daripada telefon. Usually really rare tau. Biasanya telefon-telefon mahal je yang aku boleh dapat all those kind of experience bila dengar lagu dekat. Especially kalau kau dengar macam YouTube pun boleh juga. Kadang-kadang ada yang best, ada yang tak best sebab di compress. Dekat sini dia punya experience is actually nice je sebenarnya. Alright. Kita punya main event sekarang ni is, this is a gaming phone. Is it proper? Is it good? 144Hz, 8GB of RAM cukup ke untuk main game, Fazli? And then dia punya speaker, dia punya trigger. Kau dah tahu kan, Black Shark 4 ni actually ada trigger dia sendiri. And this is a whole new system daripada sebelum ni. Kalau ikutkan sebelum ni pop up juga, cumanya dia ada satu butang. Tapi yang ni dia ada dua. And ni adalah the lowest spec. Meaning sebelum ni Black Shark 3 dia tak ada trigger ni dekat telefon yang murah. So dekat Black Shark yang paling murah, Black Shark 4, ada trigger ni. So that tak perlu nak beli aksesori dia orang yang lain and jimat duit. So korang dapat apa yang korang nak dekat sebuah gaming phone. Is it good, Fazli? Main game dekat Black Shark 4 ni, aku boleh kata best. Sebab apa there is an advantage bila ada back panel plastik. Apa maksud kau ni, Fazli? Tadi kau kutuk Black Shark pakai back panel plastik kan? Okay, maksud aku, kau dah tahu kan, bila pakai gaming phone ni, dia akan selalu panas. And apa benda yang boleh transfer heat tu dengan cepat dekat tangan korang? Mestilah besi, mestilah kaca kan? So dekat plastik ni, dia tak bagi aku rasa panas langsung. Pelik kan? And yelah, dia tak bagi heat to travel a lot. So korang akan ada issue dengan dia punya CPU akan panas. Cumanya korang punya keselesaan tu is actually quite important. So dekat back panel macam ni, memang dia tak akan bagi. Korang boleh tengok dekat video yang aku tunjuk dekat korang sekarang, dia punya panas is actually satu je dekat atas ni. And dekat bahagian lain, dia tak rasa panas pun, just normal temperature je untuk sebuah telefon ataupun smartphone gaming ni. Tak cukup dengan tu, Black Shark 4 ni dia dah support 90fps untuk PUBG Mobile. Kalau tengok Snapdragon 888 usually akan support, sepatutnya boleh support lah kan 90Hz. This one is only 870, 865 plus, 865 biasa, 850. Takkanlah sampai yang ni pun dah support, 888 pun tak support lagi. Kita kena tunggulah dekat ROG Phone 5 tu. But for now, kalau kau nak experience best, and actually aku sangat suka bila Black Shark dah support 90fps dekat dia punya telefon murah ni. Dia punya telefon murah kot. Macam mana dia boleh optimize dulu sebelum 888? Aduh, aku tak faham lah. Anyway, dia dah ada trigger kan. Actually aku sangat suka dengan cara dia implement trigger button ni dekat sini. Dia paling hujung tau. Korang boleh tekan ataupun pegang telefon ni dengan selesa je bila nak main game. And actually dia tak block sangat dia punya speaker dekat belakang ni, kalau korang boleh nampak lah. Yang penting sekali, especially untuk telefon yang ada trigger, is dia punya physical button sedap nak tekan and laju. Dia tak ada rasa macam lag. Dia memang rasa, actually dia memang proper trigger untuk korang main game, legit untuk tekan. And dapat tengok lah dia punya responsif ataupun latency tu memang tak ada langsung untuk tekan trigger ni untuk buat action tembak. Black Shark cuba aim yang terbaik untuk orang yang suka main telefon ataupun main game dekat telefon ni. Congratulations Black Shark. Aku actually sangat impressed dengan korang punya telefon sekarang ni, even though dia murah and dia punya overall looks tak berapa nak gaming sangat. Untuk kamera, typical gaming camera, dia akan nampak tak berapa nak lawa. Even though dia ada ISP is a flagship, most shot yang aku tangkap is well lit. So tak ada issue and tak ada problem, and sepatutnya tak akan bagi gambar yang meh. Meaning there's a lot of shot yang korang tangkap, especially bila ada orang dekat dalam tu, akan nampak soft. Korang boleh je turn off kan, tapi still kulit akan nampak soft. Ni mungkin sebab orang gamers ni akan nampak tak cantik and tak lawa, tak handsome. Dia nak cover up all things. So aku tak tahu, tu mungkin cara dia pick up algorithm untuk kamera. Cumanya untuk orang yang fokuskan fotografi macam aku,
is really not it. I'm okay je sebab aku tahu orang yang main game ataupun beli telefon ni fokuskan dekat gaming. Cumanya untuk camera side, it's not that pretty. Untuk buat video is actually very stable. Even though dia tak ada optical image stabilization, dia punya software EIS tu dah decent je untuk korang tangkap video macam biasa. Aku rasa macam tak best lah pula kan cakap pasal kamera dia sebab ni adalah telefon gaming. Sekarang kita nak cakap pasal benda yang really grinds my gear. Apa tu Fazli? Okay, sebelum ni aku dah beritahu dah. Disadvantage dia actually boleh jadi advantage dia. Dia punya advantage dia boleh jadi disadvantage dia. Sama juga dengan gaming phone ni. So, apa disadvantage gaming phone ni, Fazli? First of all, korang boleh programkan gaming trigger ni ataupun trigger ni jadi shortcut. Meaning, korang boleh tekan ni untuk activate Instagram, untuk nyalakan lampu, untuk launch quick setting. Tapi, untuk access benda tu, korang perlukan butang ni untuk access that shortcut. Cumanya there's a lot of things here. Korang perlu tekan benda ni and tekan akan bagi banyak step. Kalau korang pakai telefon ni as a daily driver, chances untuk benda ni akan terpop up is very high. Maksud aku, bila korang nak masukkan dalam pocket, benda ni akan terslide sendiri. Sebab dia punya butang ni sangat-sangat senang nak slide. There's no problem being butang ni akan keras sikit. Cuma Black Shark, next time sepatutnya korang patut keraskan lagi dia punya slider ni so that dia tak mudah trigger. Every time aku masukkan dalam pocket, dia akan terpop up sendiri. Aku tak perasan unless kalau aku bawa keluar telefon tu perasan dia beritahu the trigger is being popped out. And then dia punya a big quirks juga is butang ni kan, dia tak senyap. Korang naikkan dia akan bunyi, korang tutup dia akan bunyi. Cuba bayangkan kalau korang dekat tempat yang senyap, korang activate benda ni, dia bunyi, dia punya gaming features tu. Nampak tak? Even though aku silentkan telefon ni tau, dia akan ikut media punya sound. Black Shark, please, kalau aku buat benda ni silent, semua bunyi sepatutnya senyap, bukannya blast. Oh, aku tengah main game sekarang ni. Cuba bayang, aku tengah buat kerja dan aku try nak main game dekat telefon ni, tak boleh. Aku tak nasihatkan korang buat benda macam aku buat, tapi jangan buat macam tu. Kalau tak, orang akan tengok kau ramai-ramai. Oh, main game rupanya, ingatkan kerja. Macam tu lah. So, setakat ni tu je lah dia punya isu Fazli. Not at all. Ada juga benda yang aku rasa boleh fix in the software update. Contohnya, dia punya notification dekat Black Shark 4 is actually lambat sampai. Sama macam mana-mana Xiaomi phone sekarang ni, dia punya notification still dapat notification yang lama even though notification baru tu keluar. But this one ada isu baru which is dia tak dapat notification tu instantly. Contohnya macam 5 minit lepas tu baru dia bagi notification. Especially bila kau pairkan dengan kau punya desktop WhatsApp tu. This one sepatutnya boleh fix guna software update. Tapi kan ada satu benda juga yang Black Shark ni is actually keras kepala nak ikut trending phone yang dekat luar sana. Apa tu Fazli? Kenapa Black Shark kau letak punch hole display dekat kau punya phone kali ni? Why? Cuba tengok telefon ROG Phone 5, ada ke dia letak? Daripada dulu lagi tak ada. And then kita tengok phone gaming yang lain juga. Contohnya macam Lenovo Legion yang baru tu. Dia tak buat tapi dia letak pop-up kot dekat sebelah kanan ni. Not just that, tengok Nubia Red Magic. Still bezel dekat atas bawah tu besar, just untuk tak nak letak punch hole display. Razer Phone 2, 3, 4. Razer Phone dah tak ada kan? Rest in peace Razer Phone. And korang boleh tahu lah, nampak lah dia punya kelainan, that is Black Shark 4 ni letak punch hole display. Aku tak nampak macam there's a good reason untuk Black Shark letakkan punch hole display dekat telefon dia orang kali ni. Tu je aku boleh kata. Alright, banyak kan advantage daripada disadvantage beli Black Shark 4 ni sebab harga dia 2000 lebih. And then dia punya specs 8GB is actually very decent untuk korang buat untuk main game. Tak perlu nak sampai 16, tak perlu nak sampai 12 pun sebenarnya. Itu just untuk future proof je. And then dia punya performance dekat 870 is actually quite good, especially bila kau dah support 90Hz 90fps dekat PUBG Mobile. Yang tu aku actually very surprised yang hadir dengan telefon yang harga bawah RM3,000 ni. Yang pakai 888 pun still tak support 90fps lagi. Cuba bayangkan, telefon yang pakai 870 dah support dah. Kan?
Best kan pakai Black Shark 4. Alright guys, macam biasa, leave a like, subscribe. So keep smiling and I'll see you guys on my next video. Bye. This is the first time yang aku kata Black Shark 4 is actually berbaloi untuk beli. Dengan trigger dia, screen dia, dia punya CPU. Pakai yang last year pun still okay. And dia letak 120 watt battery charger. No reason to go on other brands. Tu je aku boleh kata. Kan? Bye.